السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، على آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الروائد وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله تعالى رحمة للعالمين. توسلت إليك يا رسول الله في جميع الأمور، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, tersambung perbincangan kita pada masalah dalil atas sifat wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, setiap sifat yang dikaitkan, yang disabitkan atas Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mesti diperdatangkan dengan dalil. Dalil ialah sesuatu yang menunjukkan atas sifat kesempurnaan Allah Ta'ala. Kenapa mesti didatangkan dalil? Apabila kita mengisbatkan, mensabitkan, menetapkan sesuatu sifat kesempurnaan bagi zat Allah Ta'ala, maka untuk mengeluarkan seseorang itu daripada taklid, yakni daripada mengikut perkataan orang lain tanpa ada alasan ataupun tanpa ada dalil. Kerana dalam bab akidah, seseorang yang bertaklid itu menjadi khilaf ulama. Setengah ulama mengatakan iman orang yang bertaklid itu tidak sah. Adapun atas kaul yang diperpegangkan akan dia, mengatakan bahawasanya orang yang bertaklid, taklid ni ikut orang dengan tidak ada dalil. Macam dalam bab fiqh pula. Dalam bab fiqh kita ikut ulama tanpa tahu dalil. Dalil tu ada dua. Dalil qat'i dalam bab fiqh. Ada empat. Dasar hukum kita ada empat.
Quran, hadis, ijma' ulama, qiyas. Dalam bidang fiqh, kebanyakan yang kita amalkan, kita tidak mengetahui dalil. Sebab kita dipanggil orang yang awam. Ini saya sebut secara mudah. Maka orang awam dalam melakukan ibadat, satu-satu ibadat tidak perlu kepada dalil. Contoh tuan-tuan, kita sembahyang maghrib tadi 3 rakaat. Maka kalau setiap orang awam mesti kena tahu dalil, saya rasa sembahyang kita tidak sah. Sebab kebanyakan orang tak tahu dalil sembahyang maghrib 3 rakaat. Sama ada dalil Quran ataupun dalil hadis. Yang ini kita tengok, celik mata, tengok mak ayah kita, kawan-kawan kita, sahabat kita sembahyang maghrib 3 rakaat, kita pun 3 lah. Itu dia panggil taklid. Dalam bab fiqh itu tidak mengapa. Tetapi di dalam bab tauhid, dalam bab tauhid, orang yang tidak mengetahui dalil maka dipanggil taklid. Dalam bidang fiqh tadi kita bertaklid dah maknanya mengikut tanpa mengetahui dalil. Dalam bab tauhid, mengikut sesuatu perkataan tanpa mengetahui dalil, maka hukumnya taklid, muqallid dia panggil. Orang yang mengikut orang tanpa dalil. Maka ulama terbahagi kepada 2. Yang saya sebut tadi, satunya menghukumkan imannya tidak sah, dan satu lagi mengatakan hukumnya orang itu berdosa besar, yang kita namakan dengan fasik. Sebab itu bagi setiap mukallaf, yakni yang akil balik, mesti mengetahui dalil. Sekurang-kurangnya satu dalil, yakni dalil akli ataupun dalil naqli. Dalil naqli yakni dalil yang kita rujuk kepada Quran dan hadis. Dalil akli yang kita rujuk kepada akal. Sebab dalam masalah dalil ini yang kita rujuk kepada akal, kedua-duanya, dalil akal dan dalil Quran hadis ni dalam bab tauhid, dia membawa kepada qat'iyyun, bawa pada qat'i. Qat'i ini makna orang tak boleh hujah, itu maksud dia. Ini saya terjemah secara mudah-mudah. Dalil qat'i ini dalil orang yang tak boleh pertikaikan lagi, itu dia panggil dalil qat'i. Contoh dalil akal yang qat'i, contohlah langit berada di atas, itu dalil qat'i. Tidak ada orang yang boleh pertikaikan, dan orang pun takkan pertikai benda itu. Itu pernah dengar ke? Pernah tuan-tuan dengar dua pertikai langit, tak langit itu kat bawah. Ada orang sebut macam itu? Tak ada semua. Sama ada orang Islam ataupun orang kafir, maka dia akur benda itu. Maka itu dia panggil dalil qat'i. Dalil qat'i. Baik. Maka dalam bab tauhid, maka kita pakai dalil qat'i inilah. Satunya dalil akal, dalil yang dibangsakan pada akal, dan yang keduanya dalil Quran hadis. Quran hadis. Quran hadis itu pula dia ada 2 ayat-ayat yang sharih, yang jelas. Ayat muhkamat, istilah dia muhkamat, kita pakai ayat-ayat itu sahaja. Adapun ayat-ayat yang mutasyabihat, ayat yang kesamaran, yang itu kita tidak menjadikan dia dalil, tidak menjadikan dia dalil. Tapi setengah orang dia menjadikan ayat-ayat yang sebegitu dalil, ayat mutasyabihat, ayat yang kesamaran. Itu dalam kaedah ulama tauhid, dia tidak boleh dijadikan sebagai dalil, tak boleh dijadikan sebagai dalil qat'i. Baik, manakah dalil atas wujudnya Allah Ta'ala?
dalil atas wujud Allah Ta'ala. Kita telah mengisbat dan mensabit dan percaya dengan yakin bahawasanya Allah Ta'ala itu bersifat dengan wujud, dengan ada. Manakah dalilnya? Maka kata tuan kitab, dalil atas wujud Allah Ta'ala itu ialah segala makhluk ini. Apa makna segala makhluk ini? Iaitu ada segala makhluk ini. Apakah dia makhluk? Makhluk itu apa? Makhluk masih Allah. Selain daripada Allah itu dipanggil makhluk. Selain daripada Allah dan sifat Allah, kesemuanya makhluk. Takut-takut tak kenal makhluk pula dah. Suruh contoh makhluk. Saya pernah satu tempat suruh contoh, sebutkan makhluk. Fikir temenung lama. Makhluk ni kan banyak, tak perlu fikir, sebut je. Selain daripada Allah dan sifat Allah, semua makhluk. Langit, bumi. Tapi orang kita dia tak biasa belajar kan. Sebut makhluk, dia ingat manusia je. Yang lain dia tak berapa ingat dah. Ini kadang-kadang tuan-tuan apa-apa, ilmu ni terlalu tadilah kan. Maknanya mengakibatkan kita kalau kita tak belajar ni jadi agak sempit. Baik. Wujud Allah Ta'ala dalilnya segala makhluk, yakni wujudnya segala makhluk ini. Kenapa adanya makhluk menjadi dalil? Ini akalnya hukum. Akalnya hukum ni, kalau tuan-tuan akal tuan-tuan boleh terima, terima. Kalau tak boleh terima, sila hujah. Sila hujah. Itu dalil akli. Macam kita sebut tadi, langit di atas kepala kita, di atas kita. Maka kalau ada orang tak terima, sebab ni bukan benar akidah. Kalau orang tak boleh terima, sebab dalam akal ni kita boleh hujah. Kalau akal kita boleh terima, maka kita terima. Tapi kalau tak boleh terima, perdatangkan hujah. Kenapa tak boleh? Contoh tadi lah, langit di atas kepala. Kalau ada yang tak boleh terima, perdatangkan hujah. Baik. Kenapa segala makhluk ini menjadi dalil adanya Allah? Ni benda kita nak sabitkan ketuhanan yang kita tak pernah tengok, kita tak pernah lihat. Pasca indera kita tak boleh nak idrak dia. Pasca indera yang 5, nak tengok tak boleh, nak dengar tak boleh. Tak ada siapa boleh tengok kecuali Rasulullah sahaja. Tak boleh tengok, hanya perkhabaran sahaja daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Allah Ta'ala itu ada. Nak tengok tak boleh, nak dengar tak boleh, nak cium tak boleh, nak rasa tak boleh, nak kecap tak boleh. Tetapi benda itu ada. Maka di sinilah akal memain peranan yang penting. Tengok orang kata tak boleh pakai akal. Kenapa pula tak boleh pakai akal? Kalau tak boleh pakai akal, kenapa Allah Ta'ala banyak sebut dalam Quran, afala tatafakkarun, afala tatadabbarun, adakah kamu tidak berfikir? Kalau dalam kitab fiqh seorang mu'allaf ataupun seorang mukallaf itu dikira dia mukallaf sebab akil, sebab ada akal. Sebab ada akal. Baik. Kenapa kita pakai dalil akal ni tuan-tuan? Sebab bukan semua boleh. Satunya ingat Quran, dan yang keduanya bukan semua orang yang ingat Quran itu faham Quran. Okay, bukan semua.
Termasuk orang yang hafal Quran, termasuk orang hafal Quran, belum pasti dia faham Quran, belum pasti. Sebab ilmu Quran, untuk memahami Quran ini terlalu sukar. Kalau mengikut Imam Nawawi, orang yang memahami Quran, orang yang boleh menafsirkan Quran, seperti Imam Nawawi sendirilah, dia mesti menguasai sekurang-kurangnya 15 disiplin ilmu yang itu mesti. Kalau kita hari ini bahasa mudah kena ada 15 PhD. 15 PhD. Hari ini tak ada orang ada 15 PhD. Paling-paling banyak tu 3 macam tu. Itu pun jangan 2 pun jangan dengar. Tapi ini untuk memahami makna-makna Quran, sekurang-kurangnya kena ada 15 disiplin ilmu. Sebab itu kebanyakan kita tauhid dia berdatangkan dalil-dalil akliyah, dalil-dalil akal. Kenapa? Sebab orang kita dia boleh berfikir, logik tu dia boleh terima. Kalau logik mazhab dia boleh terima. Ada benda yang kita dibenarkan berfikir, dan ada benda yang kita tidak dibenarkan berfikir. Kalau kita fikir pun tak dapatnya. Contoh tu soal mukanaki itu, tuan-tuan, fikir macam mana sekalipun. Kalau nak logik memang tak logik lah. Tapi oleh kerana agama kita ni bukan pakai logik saja, dia pakai iman satu lagi. Iman, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuh. Dia pakai konsep itu satu. Kalau nak fikir tuan-tuan, pecah kepala pun tak keluar masalah. Soal mukan laki, tanya macam mana dalam buku orang dah mati. Tapi oleh kerana iman. Tapi ada setengah-setengah benda yang dibenarkan kita berfikir. Dan Nabi sebut tafakkaru fi khalqillah, berfikirlah kamu kepada makhluk Allah. Kenapa? Sebab pada makhluk Allah Ta'ala itu ada tanda-tanda kewujudan Allah. Situ. Baik. Wujudnya makhluk ini menjadi dalil bagi adanya Allah. Kenapa? Kerana ini ilah dia panggil. Kalau kita belajar dia panggil wajhud dilalah. Wajhud dilalah, wajah dilalah. Tak apalah, tak pernah dengar pun, biar biasa-biasa dengar. Ini ilmu. Ini untuk tak rugi ilmu. Berbeda lagi ilmu yang berkait dengan kenal Tuhan. Kenal Tuhan ni wajib, kenal Dajjal tak wajib. Tapi hari ni orang nak kenal Dajjal. Macam mana Dajjal? Oh, takut sangat kat Dajjal. Kat Tuhan, Tuhan tak kenal. Allah Ta'ala wajibkan kita kenal Allah melalui sifat-sifat kesempurnaan. Ada pun Dajjal tak wajib kenal dia, hanya wajib percaya. Percaya dia tu ada, itu saja, cukup kan. Mata keluar ke, mata apa ke, rambut kerinting ke, besar mana ke, yang tu perkhilafan Tuhan. Hanya kita yakin dia tu keluar bila sudah pada Tuhan, sudah pada Allah, kerja dia itu. InsyaAllah orang yang kenal Tuhan, dia kenal Dajjal. Tapi orang yang tak kenal Tuhan, maka dia takkan kenal Dajjal. Kenapa makhluk? Ada makhluk ini menjadi dalil bukti adanya Allah. Kerana ia makhluk itu mungkin. Dia panggil mungkin. Apa dia mungkin? Ini istilah-istilah tauhid. Artinya, arti mungkin patut ada dan patut tiada. Patut ada, boleh ada, boleh tiada. Itu mungkin. Bukan wajib ada. Patut ada dan patut tak ada. Boleh ada dan boleh tiada.
boleh menerima ada dan boleh menerima tiada. Itu dia panggil mungkin. Macam esok, kan esok. Esok tu tak ada lagi, tapi dia termasuk dalam mungkin. Kenapa? Sebab dia boleh ada dan boleh tiada. Esok dia masuk dalam mungkin. Kita pun sama. Maka kesemua makhluk dia termasuk di bawah mungkin. Boleh ada dan boleh tiada. Baik, contoh kita kata esok, boleh ada, boleh tiada. Kau wajib ada esok. Wajib ada. Tu, esok. Esok pun makhluk Tuhan tu. Sebab masa tu makhluk tu. Makhluk Allah Ta'ala yang jadikan. Maka esok itu dia panggil mungkin. Ini contoh. Makhluk dia termasuk dalam ta'rif mungkin. Boleh ada dan boleh tiada. Dan tiap-tiap mungkin itu, tiap yang boleh ada dan boleh tiada, tak dapat tiada bahawa ada baginya yang mengadakan dia. Esok tu, nak boleh ada esok tu, mesti ada yang mengadakan. Ataupun cucu kita nanti, ataupun anak kita yang akan ada. Itu dipanggil mungkin. Boleh ada, boleh tiada. Maka tak dapat tidak benda yang boleh ada, boleh tiada ni mesti berhajat kepada yang mengadakan dia. Berhajat kepada yang mengadakan dia. Kenapa? Kenapa esok tu berhajat pada yang mengadakan dia? Kalau Tuhan tak adakan dia, tak ada esok tu. Belum tentu lagi esok tu ada. Sebab dia mungkin saja. Kita pun sama, esok belum tentu ada. Bukan esok, saat sekarang ni pun, saat ni pun belum tentu. Isyak ni kita belum tentu ada lagi. Maknanya boleh ada, boleh tiada. Kalaulah ada esok contoh, maka dia berhajat kepada yang mengadakan dia. Dia tak boleh ada sendiri. Mungkin sesuatu yang boleh ada dan boleh tiada, maka dia berhajat kepada yang menjadikan dia. Dan yang menjadi, oleh kerana yang menjadikan dia itu, oleh kerana dia berhajat kepada yang menjadikan dia, maka apabila dia dijadikan, maka dia dipanggil baharu. Dia dipanggil baharu. Sebab tu kita ni tuan-tuan, banyak nama kita. Kita termasuk di bawah nama mungkin satu. Kita termasuk di bawah nama makhluk satu. Kita termasuk di bawah kata muhdas, benda yang Allah Ta'ala adakan. Muhdis bermakna muhdas. Kita ni masuk di bawah perkara yang diadakan oleh Allah. Esok tu boleh tentu lagi Allah Ta'ala ada kata esok. Kita sekarang ni sudah ada, maka kita yang sudah ada ni dipanggil muhdas, benda yang dijadikan oleh Allah. Kita benda yang dijadikan. Esok sebab dia tak ada lagi, maka dia dipanggil mungkin. Dia dipanggil mungkin. Kita pun sama, ada kita esok dipanggil mungkin. Apabila esok ada, maka kita tahulah esok telah dijadikan. Bermakna setiap benda yang dijadikan, maka dia termasuk dalam muhdas, benda yang baru. Benda yang baru. Benda yang baru.
Erti benda baharu itu apa? Benda baharu itu apa dia? Benda baharu itu ialah ada kemudian daripada tiada. Itu dia panggil benda baharu. Sebab itu kita ni makhluk, iktibar dijadikan dipanggil makhlukun. Iktibar kita kena jadi dipanggil makhluk. Iktibar kita ni dulu tiada, lepas tu ada, itu dipanggil muhdas, benda baru. Benda baru walaupun dia dah lama ada sekalipun, macam langit bumi dah lama ada, tapi dia tetap dipanggil muhdas. Kenapa? Sebab sebelum daripada ada, dia tiada. Sebelum daripada ada, dia tiada. Makhluk dia sama, dia semua dia sama. Bila ada itu ketentuan Tuhan. Tapi konsepnya dulu sebelum daripada dia ada, dia tiada. Sebelum daripada ada, kemudian sebelum daripada dia waktu dia ada, sebelum daripada dia ada itu dia tiada. Apabila dia ada, di situlah kita berhajat kepada yang menjadikan. Sebelum daripada kita ada, ialah tiada. Kan kita tiada, tiba-tiba sampai masa ada, maka di situ siapakah yang mengadakan? Ini bagi orang-orang yang menafikan wujudnya Allah. Dan banyaknya kita dengar etis, orang itu takut pada Wahabi. Wahabi percaya juga ke Tuhan dulu. Wahabi ni dia percaya ada Tuhan. Hanya berlaku perselisihan antara Ahli Sunnah wal Jamaah. Banyaklah yang diperselisihkan, tapi masih lagi dia mensabitkan Tuhan itu ada. Sebab itu ulama kita, ulama Ahli Sunnah wal Jamaah tidak menghukumkan Wahabi ni kufur, tahu? Dia tidak menghukumkan kufur, kecuali nyatalah dan kenyataan dia itu tersasar. Seperti yang fahaman-fahaman mengatakan Allah itu Muhammad, Muhammad itu Allah, itu memang tersasar jauh lah itu. Hari ini tuan-tuan, yang kita takut ialah anak Melayu kita berpahaman tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan. Tuhan ni tak ada. Etis. Dah banyak sekarang anak-anak kita yang muda-muda ni tak percaya Tuhan. Yang percaya Tuhan satu, tak kenal ada. Tuhan percaya, tapi tak kenal Tuhan. Tak kenal Tuhan. Tak kenal sebab ni lah. Sebab puncanya ilmu. Puncanya ilmu. Orang tinggal ilmu, maka dia jahil segala-galanya. Yang paling ditakuti jahil bab ketuhanan, sampai kepada tidak percaya adanya Tuhan. Sedangkan dalilnya ada. Dalilnya ada. Dan ilmu ni pun tuan-tuan, kalau tidak dapat hidayah daripada Allah Ta'ala pun, orang itu tak selamat juga daripada kesesatan. Sebab yang kata, yang lagi New Zealand tu kan katanya, dia imam tu, bekas imam, dia belajar sekolah agama, sekolah menengah, tak isteri dia dan suami itu belajar sekolah agama, hafal Quran katanya lepas itu, dan pernah berkhidmat sebagai imam di sebuah masjid di satu-satu negeri lah.
pun boleh terkena benda itu. Bukan kata tak mengaji dan ni belajar. Takkan tak belajar dan sekolah agama belajar. Tapi hidayah Allah Ta'ala tak ada. Sebab itu kita belajar pun jangan berpegang dengan ilmu 100%, kena minta dengan Allah, keyakinan dan hidayah Allah itu Allah. Jadi sampai mengatakan Allah itu Muhammad, Muhammad itu Allah. Muhammad tak ada kemaluan ni benda yang mengaibkan, masuk dalam kata perkara yang boleh membatalkan syahadah dia. Tak sebutnya bukan tak belajar, tapi tadilah hidayah Allah Ta'ala. Sebab itu kita pun belajar ni pun salah satu asbab untuk dapat hidayah Tuhan. Mudah-mudahan dengan cara belajar kita dapat hidayah Allah Ta'ala. Baik. Yang tak belajar tu Allah A'lam lah, itu pun tak berani nak kata. Dia takut tak kenal Tuhan ni tuan-tuan. Waktu nak mati tu yang masalah kan. Baik. Erti baharu ada kemudian daripada ketiadaannya, ada selepas daripada tiada. Maka begitulah makhluk kesemuanya. Sebelum daripada dia ada, dia didahului oleh tiada. Dan tiap-tiap yang baharu itu tak dapat tiada bahawa ada baginya yang membaharukan dia. Benda yang baru, yakni sebelum daripada ada dia tiada, kemudian ada. Maka benda yang sebegini, benda yang baru ni, dia berhajat kepada yang membaharukan dia, yakni berhajat kepada yang mengadakan dia. Dulu tak ada, takkan jadi sendiri. Kalau jadi sendiri, kenapa kita dulu tak ada? Kalau kita boleh jadi sendiri, maknanya mesti ada yang mengadakan kita. Dan adanya kita itu ada tempoh-tempoh tertentu. Orang ni sekian hari bulan, orang ni sekian hari bulan tarikhnya ada. Bermakna ini datang daripada suatu zat yang maha berkuasa, yang mempunyai sifat iradat dan qudrah. Pasti. Sebab benda ini dalam perancangan yang maha kuasa, yang kita panggil Tuhan. Itu mesti. Itu keadaan. Nah, ini cara akliyah dia panggil. Tiap-tiap yang baharu itu tak dapat tiada bahawa ada baginya yang membaharukan dia. Erti yang membaharukan dia, yakni yang mengadakan dia. Kemudian jika datang soal atau iktiraf, maka hendaklah engkau jawab daripadanya atas jalan yang dituntuti. Kalau ada orang tanya masalah dalil wujudnya Allah, maka seperti tadilah yang dihuraikan oleh para ulama, bahawasanya makhluk itu, adanya makhluk menjadi dalil atas wujudnya Allah. Cara huraiannya macam tadi. Baik. Dalil nakli pula, tuan-tuan. Dalil nakli, dalil Quran hadis. Siapa ingat dalil Quran hadis? Allah Ta'ala ada dalam Quran. Dalil mengatakan Allah Ta'ala itu ada. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda. Itu dalil nakliyah. Dalil nakli, dalil Quran hadis. Quran atau hadis tak apalah, mana-mana satu yang menunjukkan Allah Ta'ala itu ada,
Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Allahul Ladzi, bermula Allah. Itu nama Tuhan. Allah itu nama Tuhan. Dia panggil lafzul jalalah. Dia berbeza dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Okay. Nama Tuhan kita Allah itu satu je. Yang 99 itu kesemuanya dia tak sama dengan lafaz Allah. Sebab itu takbiratul ihram dalam fiqh kan. Kita pakai Allahu Akbar dah. Kalau ada imam cuba nak ubah, kita pakai Ar-Rahman sekali. Sebab Ar-Rahman pun nama Tuhan juga. Ar-Rahmanu Akbar. Sah tak? Sah tak? Dalam fiqh. Kenapa tak sah? Allah pun nama Tuhan, Ar-Rahman pun nama Tuhan. Lafzul jalalah. Yang tu Al-Mahul Husna. Asmaul Husna. Okey betul. Tak dapat makan penuh pun tak apalah. Sifat Ar-Rahman. Baik. Boleh. Boleh lah. Betul. Allah dia nama bagi zat ketuhanan. Adapun Ar-Rahman dan nama yang 99 itu nama bagi sifat kesempurnaan Tuhan. Nama bagi sifat fi'liyah dia panggil. Nama bagi sifat kesempurnaan, nama bagi sifat perbuatan Tuhan. Jadi, nama bagi sifat fi'li. Sifat Tuhan dia ada dua. Satu sifat zat. Sifat zat yang kita belajar sifat 20 ni lah. Sebab tu ulama sebut wajib 20. Kenapa? Sebab sifat zat Allah Ta'ala sebut dalam Quran dan hadis hanya 20 sahaja. Atas khilaf ulama lah 20 ni. Tuan-tuan cari lah, belik lah dalam Quran, sifat zat Tuhan hanya 20 sahaja ataupun 13 sifat. Ini atas khilaf ulama. Ada pun sifat fi'li, itu banyak. Allah Ta'ala sebut dalam Quran itu banyak. Termasuklah sifat fi'li, sifat perbuatan Tuhan, Asmaul Husna. Itu dia panggil sifat fi'li Tuhan. Nah, situ bezanya di mana? Yang tu kena malam lain pula. Ya. Dia ada beza antara sifat fi'li dengan sifat zat. Yang Allah Ta'ala sebut, fa'lam annahu la ilaha illallah, kerana Tuhan melalui sifat zat, bukan sifat fi'li. Bukan sifat. Ini perbahasan ulama lah. Kita tulis. Kenapa 20? Kerana disebut dalam Quran sebanyak itu sahaja. Sebanyak itu sahaja. Adapun keadaan yang mengadakan itu namanya Allah. Yang mengadakan itu siapa dia? Sebab kita ni diadakan, sebab kita baru. Maka yang mengadakan itu namanya Allah. Dan lainnya, lain daripada Allah. Allah nama bagi zat, yang lain nama bagi sifat fi'li Tuhan. Dan lainnya, maka iaitu Tuhan yang menjadikan kita nama dia Allah. Mana kita tahu? Yang ni tak boleh fikir. Yang ni tak boleh fikir. Nama Tuhan kita tu Allah. Yang ni tak boleh fikir. Siapa pun tak boleh fikir kecuali diberitahu oleh Rasulullah. Maka itu diketahui dan yakni nama Allah itu daripada khabar Rasul alaihi wassalatu wassalam. Rasul yang ceritakan dalam ayat Quran tadilah, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Allah Ta'ala perkenalkan, Tuhan perkenalkan nama dia itu Allah melalui lisan Nabi kita. Dan apabila sabitlah adanya Allah Ta'ala, mustahillah atasnya ada, atasnya tidak. Apabila kita yakin Tuhan yang bernama Allah itu ada, maka mustahillah
Allah itu tiada. Bermakna Allah pasti ada, dengan dalil yang nyata yang ada pada diri kita makhluk. InsyaAllah kita berhenti pada sifat yang kedua, tidak, artinya setia. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah sebangsakan pada diri saya sendiri. Aku qawli hadza astaghfirullahal-azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa al-'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.